Kelab Rukun Negara, Kemahiran Tata Bahasa, buku teks halaman 86. Jom belajar bersama dengan saya lagi, Cikgu Lia Osman bagi BM tahun 5. Isi pelajaran pada kali ini adalah berdasarkan standard kandungan 5.2, iaitu memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks, serta standard pembelajaran 5.2.1-4, iaitu memahami dan menggunakan kata berimbuhan sisipan mengikut konteks. Objektif pada akhir pengajaran dan pembelajaran, cikgu berharap murid-murid dapat memahami dan menggunakan 5 kata berimbuhan sisipan mengikut konteks. Seterusnya, kriteria kejayaan yang patut dicapai oleh murid ialah diharap murid dapat melengkapkan 5 ayat menggunakan kata berimbuhan sisipan dengan betul. Mari kita mulakan dengan aktiviti pertama, iaitu mengenali imbuhan sisipan. Imbuhan sisipan. Murid-murid, pernahkah mendengar tentang imbuhan sisipan? Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir di celah-celah perkataan atau secara menyisip. Mari kita lihat contoh imbuhan sisipan. Terdapat 4 jenis bentuk imbuhan sisipan, iaitu EL, EM, ER dan IN. Contoh imbuhan EL. Kata dasar gembung apabila ditambah dengan imbuhan EL menjadi gelembung. Kata dasar tunjuk ditambah dengan imbuhan EL menjadi telunjuk. Contoh imbuhan EM. Kata dasar kuncup ditambah dengan imbuhan sisipan EM menjadi kemuncup. Kata dasar gilang ditambah dengan imbuhan sisipan EM menjadi perkataan gemilang. Seterusnya imbuhan ER. Contoh kata dasar cucuk ditambah dengan ER menjadi cerucuk. Kata dasar gigi ditambah dengan imbuhan sisipan ER menjadi perkataan gerigi. Imbuhan IN. Kata dasar sambung ditambah dengan IN menjadi sinambung. Berikut merupakan contoh ayat yang menggunakan perkataan berimbuhan sisipan. Contoh ayat pertama menggunakan perkataan berimbuhan telunjuk. Jari telunjuk Kumar luka terkena pisau yang tajam. Kedua, gerigi. Tayar jentola itu besar dan bergerigi. Ketiga, kemuncup. Adik menggaruk kakinya yang kegatalan akibat kemuncup yang melekat pada seluarnya. Mari kita teruskan dengan aktiviti yang kedua, iaitu mengecam dan memahami kata berimbuhan sisipan. Cikgu berharap murid-murid sudah jelas tentang imbuhan sisipan berdasarkan video sebentar tadi. Mari bersama-sama dengan cikgu membaca petikan perbualan di halaman 86 ini. Kelab Rukun Negara. Farisha, Rubini dan Syufen daripada kumpulan Gemilang sedang menyiapkan mural Rukun Negara di dinding bangunan sekolah. Kata Farisha, kita akan memastikan telapak tangan bersih semula selepas mewarna dan tiada kesan celoreng pada pakaian kita. Kata cikgu, betul Farisha, pastikan alatan tidak selerak. Tambahnya lagi, jangan gementar semasa mewarnakannya, nanti hasilnya tidak kemas. Lukisan jangan terlalu padat, nanti nampak serabut pula. Selepas mural siap, cikgu berkata, mural Rukun Negara siap dengan cemerlangnya. Ada apa-apa idea untuk kita hiaskannya? Kata Rubini, saya bercadang untuk menulis kata-kata hikmat pada kelopak bunga raya itu. Tambah Syufen, di kiri mural kita letakkan pasu bunga raya dan bunga mawar agar kelihatan berseri dan semerbak harum. Kita boleh memasang lampu kerlip agar mural ini nampak menarik.
kata cikgu. Bagus semua. Kerja kamu ini ialah sinambung pembelajaran kamu di dalam kelas. Kamu telah bersatu hati menyiapkannya. Baiklah murid-murid, adakah murid-murid dapat mengecam perkataan berimbuhan sisipan yang terdapat di dalam perbualan ini? Mari kita senaraikan. Terdapat perkataan yang berwarna biru di dalam petikan perbualan ini, iaitu gemilang, telapak dan celoreng. Ketiga-tiga perkataan ini ialah contoh perkataan berimbuhan sisipan. Tetapi ada lagi contoh perkataan berimbuhan sisipan di halaman ini. Yang mana satu ya? Mari kita senaraikan. Pertama, selerak. Selerak menggunakan imbuhan sisipan EL. Seterusnya, gementar. Gementar menggunakan imbuhan sisipan EM. Dan lagi, serabut. Serabut menggunakan imbuhan sisipan ER. Cemerlang. Terdapat imbuhan sisipan EM di tengahnya. Kelopak. Kelopak pula menggunakan imbuhan sisipan EL. Seterusnya semerbak mempunyai imbuhan sisipan EM. Dan akhir sekali sinambung. Sinambung menggunakan imbuhan sisipan IN. Baiklah, bagi menguji kefahaman kamu semua, mari kita buat latihan pengukuhan.